Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini bersama saya Muhammad Khairi bin Kamaluddin. Saya akan menemubal seorang penyelidik, boleh saya kata penyelidik berkaitan tentang harta pusaka. Okey, topik hari ini ialah berkaitan tentang pewarisan harta pusaka bagi golongan mu'alaf. Okey, sebelum kita menemubal seorang penyelidik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan. Okey, nama beliau Syarmini N, anak perempuan Perancis, berpendidikan sarjana muda pentadbiran perniagaan, perbankan dan kewangan Islam dengan kepujian dari Universiti Malaysia Kelantan dan kini telah menamatkan pengajian di peringkat sarjana ekonomi Islam, kewangan Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey. Dasar kan saya punya panel hari ini. Okay, beliau ada menjalankan penyelidikan berkaitan tentang harta pusaka dalam kalangan mu'alaf. Okey, boleh N? Apa khabar? Sihat? Sihat, saya sihat. Alhamdulillah sihat. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah masalah yang dihadapi oleh golongan mu'alaf berkaitan harta pusaka? Okey, sir. Sebelum saya menjawab soalan tu, saya bagi tahu secara ringkas tentang mu'alaf ni. Mu'alaf ni sebenarnya saudara baru atau juga dikenali sebagai saudara baru, iaitu seseorang yang baru sahaja memeluk agama Islam yang pada asalnya dia merupakan dari agama lain seperti Hindu, Kristian ataupun Buddha. Okey. So, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tu memeluk agama Islam seperti perkahwinan, ahli keluarga, persekitaran dan juga pengaruh luar. So, jadi walaupun mu'alaf ni merupakan golongan yang minoriti di Malaysia, tetapi apabila sesuatu isu timbul daripada dalam kalangan mu'alaf ni, secara automatik benda tu menjadi berita yang sensasi. Jadi untuk menjaga kebajikan golongan mu'alaf ni, beberapa NGO telah dibuka di Malaysia seperti multiracial dibentuk Muslim atau juga dikenali sebagai MRM, Hidayah Center dan juga Perkim. So untuk menjawab soalan tu, apabila seseorang tu memeluk agama Islam, memang mereka akan mengalami masalah dalam berkaitan dengan harta pusaka. Salah satunya ialah apabila seseorang tu menukar agama, terutamanya memeluk agama Islam, secara automatik dia perlu mematuhi undang-undang Islam, bukan lagi undang-undang sivil. Apabila dia terpaksa mematuhi undang-undang Islam, bagi mereka yang baru sahaja memeluk tu, mereka tidak faham apa itu undang-undang Islam sebab tidak ada orang yang boleh mendorong mereka. So, bila mereka tak faham, mereka tak boleh buatlah perancangan harta pusaka tu. Masalah seterusnya ialah apabila mereka tidak buat perancangan harta pusaka tu, apabila contohlah dalam situasi jika mu'alaf tu meninggal dunia, ahli keluarga bukan Islam mu'alaf tu tidak boleh menuntut hak mereka. Memang mereka akan memfailkan kes, akan mencari jalan untuk mendapatkan harta mu'alaf tu. Tetapi apabila perancangan harta pusaka tu tak ada, memang mereka tak boleh menuntutlah hak tu. Okey, salah satu kes yang boleh saya bagi contoh ialah kes Wiswalingam yang pernah berlaku pada tahun 1990-an. Puan Iswari itu telah berkahwin dengan Encik Wiswalingam pada tahun 1950. Kemudiannya, Encik Wiswalingam tu dia telah memeluk agama Islam tanpa pengetahuan isterinya. Sedangkan Encik Wiswalingam tu merupakan seorang pesara kerajaan. Jadi selepas kematian Encik Wiswalingam tu, isteri dia telah membuat satu tuntutan untuk mendapatkan duit pencen
suaminya. Sebab kalau mengikut undang-undang Islam memanglah dia tak layak untuk menerima duit pencen tu, sebab seseorang yang menganut agama Islam tidak boleh menuntut hak harta orang bukan Islam. Begitu juga kepada orang bukan Islam tidak boleh menuntut harta orang Islam. Jadi dalam kes ni mengikut mengikut Mahkamah Tinggi, memang Puan Iswari ni memang dia tak layak untuk mendapat harta duit pencen tu. Tetapi selepas membuat rayuan, dia telah berjaya dalam kes tersebut dan dia boleh menuntut duit pencen tu kerana atas sebab kes ini mengikut akta pencen, bukannya akta harta. Jadi untuk kes Iswari ni, dia menang, dia memang dapat duit tu. Satu lagi sebab dia dapat duit tu sebab perkahwinan mereka tidak pernah dibubarkan. Selagi perkahwinan tu tak dibubarkan, selagi tu dia masih berhak untuk menuntut harta suaminya. Itulah dua masalah yang saya nampak daripada daripada mu'alaf, dalam kalangan mu'alaf tentang harta pusaka. Okey, baik. Cik N, boleh tak Cik N kongsikan bagaimanakah pandangan Cik N terhadap pengetahuan golongan mu'alaf ni terhadap harta pusaka? Jadi mengikut dapatan kajian saya, memang tahap kesedaran mereka ni dan pengetahuan mereka sangat rendah. Hal ini demikian kerana mereka tidak sedar lagi pasal perancangan harta pusaka, disebabkan oleh satunya mereka tidak mempunyai harta. Seterusnya mereka masih baru sahaja memeluk agama Islam. Jadi mereka rasa tak perlu lagi kot buat benda ni. Lepas tu tak ada orang yang membimbing mereka untuk membuat perancangan harta pusaka ni. Mereka rasa okey, bila tak ada orang buat, tak ada orang yang membimbing, mereka rasa tak perlu benda tu. Sebenarnya benda tu perlu, sebab bagi mereka yang masih mempunyai ahli keluarga yang bukan Islam tu, sebenarnya benda tu memang penting. Kalau mereka tak buat, memang ahli keluarga yang bukan Islam tak boleh tuntut langsung hak mereka. Kalau mereka buat, at least ahli keluarga bukan Islam tu dapatlah sedikit daripada harta. Selepas itu saya juga ada menanyai mereka tentang instrumen-instrumen perancangan harta pusaka yang terdiri daripada faraid, wasiat, hibah, wakaf. Memang pasal wasiat tu mereka tahu sebab saya ada menubuh beberapa orang Chinese. Okey, untuk Chinese mereka faham pasal wasiat, tapi apa yang mereka faham, tapi mereka tidak sedar yang wasiat ni ada dua jenis wasiat. Wasiat orang bukan Islam dengan wasiat orang Islam. Yang mereka faham ialah wasiat orang bukan Islam, sebab mengikut orang Cina, membuat wasiat ni merupakan satu adat di mana sebelum seseorang tu meninggal dunia, dia perlu menyediakan wasiat untuk ahli keluarganya. Tetapi mereka tidak sedar lepas mereka memeluk agama Islam tu, mereka tidak lagi tertakluk kepada wasiat orang bukan Islam. Sebaliknya mereka perlu mengikuti wasiat orang Islam, iaitu hanya 1/3 daripada harta boleh diberikan kepada bukan waris, contohnya anak angkat ataupun orang bukan Islam, ahli keluarga bukan Islam tersebut. So untuk faraid, apabila saya menanya mereka, okey, tahu tak tentang faraid? Memang mereka tak ada info langsung. Mereka tahu ada perkataan faraid tu. Tapi untuk pengiraan untuk macam mana nak guna faraid, semua mereka tak faham. So memang bila saya tanya kenapa tak faham, mereka kata tak ada orang mengajar mereka. Itu masalah tu. Untuk hibah dengan wakaf, memang mereka tak ada idea langsung, memang tak tahu sebab tak pernah diajar. Okey, kalau macam tu apa cadangan saudari N tentang bagaimana untuk memastikan golongan mu'alaf ni mengetahui berkaitan tentang harta pusaka? Mengikut pandangan saya lah, kalau saya cadangkan, sebab mu'alaf ni mereka perlu menyertai salah satu organisasi bukan kerajaan, NGO yang ditubuhkan untuk kebajikan mu'alaf ni. Contohnya Multiracial Reverted Muslim, MRM. Okey, apabila mereka menyertai pertubuhan-pertubuhan tu, mereka akan mengikuti kelas. Tapi kelas yang mereka jalankan ni hanya tertakluk kepada cara mengajar tentang akhlak.
Contohnya cara mereka akhlak, lepas tu cara mereka nak solat, macam mana nak puasa, macam tu je. So saya cadangkan pihak-pihak NGO ni mengadakan satu kelas ataupun bengkel dengan memanggil atau dengan memanggil pakar-pakar tentang pakar-pakar dalam pengurusan harta pusaka ni untuk membagi nasihat dan membagi pengetahuan tentang perancangan harta pusaka ni, supaya mereka tahulah nak pilih yang mana, nak pilih instrumen mana supaya ahli keluarga bukan Islam tu boleh boleh mendapat sedikit harta mu'alaf tu, supaya pertelingkahan atau perselisihan faham tu tak berlaku lah. Lepas tu untuk cadangan seterusnya ialah pegawai agama. Pegawai agama tu sendiri pun memainkan peranan penting. Dia perlulah memberitahu seseorang mu'alaf tu, okey, apakah kesan-kesan faraid. Contohnya faraid memang kalau mengikut Islam tidak sah. Seseorang mengikut sistem faraid, orang bukan Islam tak boleh menuntut hak mereka, harta mereka mengikut sistem faraid. So pegawai agama tu perlulah bagi tahu lebih awal, okey, kalau tak buat perancangan harta pusaka tu apa akan jadi dengan harta. Kalau ikut sistem faraid, ahli keluarga bukan Islam tu tak dapat apa-apa. So pegawai agama tu perlulah bagi tahu supaya mereka faham, mereka tahu okey ini ada kalau masuk Islam okey boleh. Tapi risiko-risiko untuk dalam pembahagian harta pusaka pun ada. So apa yang kita boleh buat untuk mengatasi risiko tu? Pilih instrumen yang betul. Contohnya hibah ke, wasiat ke. Itu cadangan saya, Doktor. Okey, berdasarkan saya tertanya-tanya lah. Mungkin ni tak ada dalam skrip kan? Okey, kalau macam tu, berdasarkan apa yang saudari N temubual menjalankan penyelidikan, bagaimana saudari N melihat sistem pengurusan mu'alaf sendiri di Malaysia? Sebab saya pergi satu pertubuhan, satu NGO di Wangsa Maju lah. So kalau saya tengok sistem pentadbiran mereka tu memang bagus. Memang ada ketua, ada pentadbir dia, memang semua ada. Lepas tu bila saya tanya ada tak buat kelas-kelas semua, mereka kata semua ada. Apabila seseorang mu'alaf tu, kita boleh kata apa, sebatang kara. Okay, mereka memang akan menolong mu'alaf tersebut. So saya rasa sistem pentadbiran semua tu okey lah dalam mentadbir mereka, dalam mendorong mereka, tidak membiarkan mereka seorang diri. Cuma kelas-kelas mereka tu hanya kepada cara nak membawa mereka, membimbing mereka ke arah menjadi seorang Islam yang baik. Bukannya yang kita boleh kata yang basic je. So bagi saya rasa mereka perlu memberi bimbingan yang lebih mendalam, terutama dalam perancangan harta pusaka. Sebab bila saya tanya pun kenapa tak buat kelas tu, mereka kata okey benda ni tak penting. Sebenarnya mereka tahu benda ni penting, cuma mereka rasa tak sampai masa lagi. So bila saya bagi tahu risiko-risiko yang boleh berlaku tu, baru dia orang kata okey betul lah benda-benda ni boleh berlaku. So mereka pun kata okey nantilah kita buat. So pentadbiran mereka tu mesti bagus, mereka masih membimbing, cuma tak sampai lagi. Tak sampai semua benda lagi, tak cover semua benda lagi. Okay, kalau macam tu kan, saya terfikir kalau macam itu, kalau harta pusaka mu'alaf tu tiba-tiba dia hanya sebatang kara kan? Okay. Semua waris dia bukan Islam. Okay. Kalau begitu harta pusaka milik mereka akan pergi ke mana? Kalau dia membuat perancangan harta pusaka, okay, contoh dia buat hibah. Okay, daripada contoh dia ada 5 juta dan 1/3 daripada 5 juta tu, kalau dia buat wasiat lah, akan pergi kepada ahli keluarga bukan Islam tu. Tapi kalau dia buat hibah, dia boleh hibahkan 5 juta tu kepada ahli keluarga bukan Islam. Tapi kalau dalam situasi dia tak buat langsung, so harta tu akan pergi ke Baitul Mal. Okey, saudari, saya ada lagi satu soalan. Okey, mu'alaf kan, berdasarkan pemerhatian saudari N, kalau mu'alaf ni bila dia memeluk agama Islam, ada tak mereka menceritakan apa halangan yang mereka hadapi? Ada, saya ada tanya apa halangan-halangan tu. Macam biasalah family tak bagi, okey. Adalah setengah responden dia kata bila family dapat tahu
memang kena buang dari rumah lah. Memang family tak support langsung, tak nak terima langsung. So sampai ada seorang tu saya, responden tu dia kata, sekarang dia tengah belajar, so duit perbelanjaan dia pun tak ditanggung oleh family. Apa tu, zakat Selangor yang membayar yuran pengajian dia. Itu salah satu masalah lah. Lepas tu ada setengah tu diorang kata kalau okay, macam biasa bila diorang keluar daripada sesuatu agama tu, mereka dikatakan macam, orang kata apa, macam telah membuat sesuatu yang buruk kepada agama asal tu. So mereka akan dipinggirkan, tak lagi masuk dalam family tu, tak dibenarkan masuk. Kalau ada pembahagian harta, sampai ada seorang respon, ada seorang tu pernah cerita kat saya, selepas family dia tahu dia memeluk agama Islam tu, terus mak bapak dia membuat wasiat dan memberikan semua harta kepada abang dia. Sampai tahap macam tu diorang tidak merestui lah dia memasuk Islam. Wah, okey. Berat juga cabaran bagi seorang mualaf. Okey, Anne, kita pun saya akan tanyakan soalan yang terakhir. Okey, bagi pandangan Anne, okey, apakah yang Anne dapat simpulkan daripada kajian yang Anne jalankan tentang pewarisan pusaka dalam kalangan mualaf? Okey, so secara kesimpulannya, sebab tahap kesedaran mereka, tahap kesedaran dan pengetahuan tu rendah. Mereka sedar memang benda tu ada, cuma pengetahuan tu tak ada. Jadi mereka tak boleh buat apa-apa walaupun mereka tak faham lagi harta tu apa. Contohnya harta tu bukan sahaja, contohlah mereka ada rumah, mereka rasa rumah tu je harta, mereka tak faham lagi. Duit simpanan dalam bank pun dikira harta juga, tapi sebab tak ada bimbingan dia orang memang tak tahu. Jadi secara kesimpulannya saya akan mengatakan bahawa pihak-pihak yang tertentu ni perlu membuat kelas ataupun bengkel atau apa-apa sahaja, kempen ke apa ke, terutamanya kepada golongan mualaf. Sebenarnya semua orang kena ada jugalah, kena bagi juga pengetahuan, kesedaran dan pengetahuan ni kepada semua orang. Tapi yang paling sekarang yang lebih penting kepada mualaf tentang pengurusan harta pusaka ni, supaya mereka membuat perancangan lebih awal supaya tak berlaku perselisihan ataupun pertelingkahan antara ahli keluarga bukan Islam dengan Islam. Itu kesimpulan saya lah. Okey, satu kesimpulan yang baik daripada saudari Anne. Okey, saya harap penonton semua dapat manfaat ataupun mendapat faedah lah daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anne atas satu perkongsian yang baik.